Pembentangan yang akan saya bentangkan ini adalah berkaitan dengan model pengurusan e-sisa satu kajian kepustakaan atau dikenali sebagai literature review. Saya Nur Azharuddin Husni bin Haji Nuruddin daripada Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jadi rangka pembentangan saya ini mengandungi 7 bahagian, iaitu bahagian pengenalan, kedua bahagian penyataan masalah, ketiga bahagian literature, keempat objektif kajian, kelima metodologi kajian, keenam catakan dan seterusnya, ketujuh bahagian kesimpulan. Jadi pengenalannya, lazimnya alat peranti elektronik diperbuat daripada berbagai-bagai jenis bahan daripada logam, plastik, mineral dan bahan kimia toksik. Sebagai contoh, kromium, merkuri, kadmium, lead, beryllium, polyvinyl chloride ataupun PVC, brominated flame, retardant dan antimony. Jadi kaedah kita semula adalah bagi memastikan sistem elektronik ini dapat diuruskan dengan betul, mengelakkan pencemaran yang boleh mendatangkan kesan kepada kesihatan manusia dan alam sekitar, di samping memberi manfaat ekonomi dan juga sosial. Jadi sistem elektronik ini kita dapat bahagikan kepada dua komponen utama, iaitu komponen elektronik dan komponen plastik ataupun dikenali sebagai casing. Contoh-contoh sistem elektronik adalah seperti telefon bimbit dan peti sejuk, sistem elektronik, penghawa dingin dan mesin basuh, komputer dan peralatan berkaitan dan juga lain-lain lagi. Jadi kita tengok dari segi data, sistem elektronik, penghasilan sistem elektronik ini iaitu pada tahun 2019 sebanyak 53.6 metrik tan e-sisa telah dijana di seluruh dunia, iaitu purata 7.3 kg per capita. Penjanaan e-sisa global meningkat sebanyak 9.2 metrik tan sejak 2014 dan diunjurkan meningkat kepada 74.7 metrik tan menjelang 2030, iaitu hampir 2 kali ganda dalam masa 16 tahun sahaja. Jadi ini adalah data menunjukkan data daripada Jabatan Statistik Malaysia, iaitu jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2019 ialah 32.6 juta orang. Jadi dengan pertambahan penduduk, maka sekaligus bertambahnya tentang sistem elektronik ini. Dan begini adalah sistem elektronik televisyen, komputer dan bateri dari tahun 2011 hingga 2020. Jadi ini menunjukkan juga tentang pertambahan, bagaimana bertambahnya penduduk akan bertambahnya sistem e-sistem ini. Dan begitu juga tentang komponen-komponen telefon bimbit peti sejuk dari tahun 2019 hingga 2002. Jadi semuanya menunjukkan pertambahan. Jadi apa yang berlaku adalah kesan bertambah e-sistem ini akan menyebabkan penyusutan sumber alam. Berbagai bahan logam semula jadi diperlukan untuk menghasilkan peralatan elektronik. Telefon pintar dan tablet, alat digital yang perlukan bahan mentah yang tinggi, faktor pengeluaran yang tinggi dan jangka hayat yang rendah memburukkan lagi keadaan. Jadi sistem elektronik kutipan dan kita semula e-sisa pada 2019 yang telah didokumentkan secara rasmi iaitu 9.3 metrik tan, iaitu sebanyak 17.4% berbanding keseluruhan jumlah sisa elektronik yang dihasilkan. Kita semula e-sisa meningkat sebanyak 1.8 metrik tan sejak 2014 dengan pertambahan hampir 0.4 metrik tan setahun. Jadi manakala penjanaan e-sisa meningkat sebanyak 9.2 metrik tan dengan pertumbuhan tahunan hampir 2 metrik tan. Justru aktiviti kita semula e-sisa tidak seiring dengan peningkatan e-sisa secara global. Jadi penyataan masalah ini berkaitan dengan penyataan masalah. Kemudian aktiviti penghasilan kita semula tidak seiring dengan penghasilan e-sisa secara global. Jadi buat masa ini e-sisa dibeli oleh pembeli scrap, jadi yang daripada warga asing. Kemudian seterusnya, sistem penggunaan sistem elektronik bermula dari kampung-kampung hingga ke pusat kita semula tidak ada atau tidak secara sistematik.
Pengurusan sisa elektronik tidak dikendalikan oleh golongan berkadaikan kerana industri kita semula dianggap kotor. Jadi tidak ada penguatkuasa terhadap sisa plastik elektronik dan ini menyebabkan bekalan mentah bagi kilang kita semula mengalami kekurangan bekalan dan terpaksa membeli sisa daripada negara luar. Jadi kempen kesedaran tidak sangat memberi kesan kepada masyarakat mengenai penggunaan dan penebusan e-sisa. Kilang pengeluar alatan elektronik sentiasa upgrade model elektronik meningkatkan pengeluaran mereka setiap tahun. Jadi ini di antara beberapa kerajaan literatur yang kita boleh baca. Ini juga tentang kerajaan literatur daripada World Health Organization, Surham, Gupta, Gajit dan serta banyak-banyak lagi ya. Jadi objektif kajian ini pertama sekali menganalisa perbandingan model pengurusan e-sisa e-waste di Malaysia dan juga di negara maju dan juga mencadangkan model pengurusan e-sisa terbaik, mencadangkan model pengurusan sisa plastik yang lebih baik menggunakan analisis AHP ataupun Analytical Hierarchy Process. Jadi metodologi mengenai pasti model dan pengurusan sistem yang sesuai menjalankan soal selidik, menjalankan analisis AHP. Jadi apa dia proses hierarki ya? AHP adalah kaedah untuk mengatur dan menganalisa keputusan yang kompleks menggunakan matematik dan juga psikologi. Jadi ini adalah lagi contoh dan ini adalah dia punya metodologi ya. Contoh-contoh daripada komponen plastik, proses pembersihan, proses pengasingan komponen, proses grinding, bahan mentah dan bentuk pellet, masukkan pigment, extrusion ataupun injection molding. Jadi akhir sekali inilah pembincangan saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih.